Masa depan dunia dan pertembungan peradaban. Pada tahun 1989, Francis Fukuyama mengemukakan teori The End of History, di mana teori ini menjelaskan bahawa dunia akan menjadi homogen dengan bercirikan pemikiran liberalisme dan demokrasi barat setelah keruntuhan komunisme. Ini bermaksud liberalisme dan demokrasi ala barat akan menjadi corah hala tuju sosial, ekonomi dan politik seluruh dunia. Walau bagaimanapun, selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, teori ini dicabar oleh Samuel Huntington dalam teorinya The Clash of Civilization. Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya era Perang Dingin, Francis Fukuyama, seorang sarjana Amerika, telah mengemukakan tesis The End of History. Dalam tesisnya, beliau menyatakan dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi barat. Teori beliau telah diperlihat daripada kuasa-kuasa besar Blok Timur dalam menentukan hala tuju sosial, ekonomi dan politik. Negara Rusia dan China mula membuka pintu kepada dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Beliau merupakan Francis Fukuyama dengan bukunya yang berjudul The End of History and the Last Man. Walau bagaimanapun, teori yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama tidak tahan lama. Seorang profesor sains politik Amerika Syarikat, iaitu Samuel P. Huntington, telah mengemukakan teori The Clash of Civilization yang bermaksud pertembungan tamadun. Dalam teori ini, beliau menjangkakan dunia ini akan berlaku pertembungan antara tamadun barat dengan tamadun lain yang akan mencorahkan politik sejagat. Beliau menghuraikan pertembungan antara tamadun dengan lebih jelas dalam bukunya yang berjudul Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Beliau ialah Samuel P. Huntington dengan bukunya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Teori pertembungan tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat Islam dan masyarakat Barat. Teori Huntington didasari oleh 3 andaian, iaitu pertamanya, selepas Perang Dingin, perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi, politik dan ekonomi, tetapi budaya. Keduanya, tamadun merupakan entiti budaya yang terberusak. Justru itu, konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun. Dan ketiganya, terus utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun. Mengikut Huntington, pertembungan tamadun adalah tidak dapat dielakkan. Tamadun barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun lain, khasnya tamadun Islam. Peristiwa peperangan Teluk pada tahun 1990 adalah salah satu petanda awal pertembungannya. Huntington juga menyatakan bahawa pertembungan antara peradaban membawa konflik kerana manusia dari tamadun tertentu mempunyai sejarah, bahasa, budaya dan agama yang berbeza. Setiap tamadun membawa bersama tradisi agama yang kukuh dalam jiwa rakyatnya. Teori Huntington yang menyatakan pertembungan tamadun adalah disebabkan perbezaan agama dan budaya telah menarik perhatian para intelektual dan akhirnya telah mencetus persoalan konsep seperti takrif tamadun dan isu peperangan di Bosnia-Herzegovina. Teori Huntington juga menjadi satu percambahan disiplin ilmu pengajian tamadun dan sains politik.
pelbagai usaha untuk mewujudkan dialog antara tamadun telah dilakukan. Pertubuhan Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai tahun dialog sedunia. Walaupun ada pihak yang menyanggah teori Huntington, tetapi Amerika Syarikat dan sekutunya telah melancarkan perang terhadap keganasan akibat konflik antara dunia Barat dengan dunia Islam. Pelancaran peperangan ini seolah-olahnya telah menyokong dan membenarkan teori Huntington. Dalam realitinya, dunia Barat dan dunia Islam sedang bergolak dan kelihatan tiada titik kesudahan. Saya Muhammad Daniel daripada kumpulan 7. Seperti yang kita tahu, Huntington telah mengemukakan teori tentang Clash of Civilization, dan manakala Fukuyama pula dia menerangkan tentang konsep End of History. Dalam konteks ni, Sezaburo Sato dia menyokong pandangan Fukuyama dan telah menggariskan beberapa hujah untuk menolak teori Huntington, iaitu Clash of Civilization. Di Malaysia misalnya, menurut Sato, adalah antara negara yang terkuat Islamnya tetapi telah berjaya dalam perindustrian, dan tiada pun tanda-tanda kemunculan aliran-aliran politik Islam yang radikal. Walaupun ada perselisihan politik dan ekonomi dengan negara-negara maju, tapi beliau menyimpulkan soal ancaman Islam tidak timbul sekiranya dunia Islam berjaya dalam proses perindustrian, dan terbukti bahawa tamadun Islam adalah secocok dengan tamadun industri moden. Pada beliau, the Clash of Civilization ni hanyalah ada dalam minda orang-orang yang tertentu, bukan realiti. Namun Sato menegaskan idea Huntington ini mengundang bahaya besar sekiranya para pembuat polisi mengambil perhatian serius terhadapnya, terutamanya oleh pembuat polisi di Amerika Syarikat, kerana musuh-musuhnya juga terpaksa mengambil langkah tindak balas untuk berjaga-jaga. Kebanyakan tokoh dunia Islam juga tidak setuju pemikiran Huntington, seperti Muhammad Khatami, iaitu bekas Presiden Iran sendiri. Muhammad Khatami dia menegaskan bahawa penggerak utama peradaban ialah pemikiran intelektual. Oleh itu, perbezaan yang timbul antara berbagai peradaban itu merupakan hasil pemikiran manusia sendiri. Justru beliau menekankan kepentingan dari peradaban bukan mengarahkan pemikiran kita kepada pertembungan peradaban. Selain teori konflik antara Barat dengan Islam seperti yang berlaku dekat peristiwa 9/11 yang memberi impak yang begitu besar terhadap masyarakat Islam di dunia ini. Seperti yang kita tahu, selepas peristiwa 9/11 tu, masyarakat Islam di seluruh dunia dikecam sekecam-kecamnya oleh Amerika Syarikat sendiri. Banyak negara-negara Islam yang terkena dia punya tempias hasil daripada peristiwa itu, seperti di Afghanistan, di Iraq, di mana beribu orang mati terkorban sebabkan perang. And then di samping itu, masyarakat Islam di dunia lain seperti di Amerika, di England, semua pun turut merasa dia punya efek di mana mereka didiskriminasikan. Oleh itu, segala pergerakan Islam di dunia telah disalahfaham dan dianggap pengganas oleh Amerika Serikat. Misalnya hal yang berlaku sekarang dalam isu Palestin misalnya. Perjuangan rakyat Palestin dalam menentang penjajahan Israel telah dianggap sebagai satu aktiviti terorisme, walhal Palestin itu adalah tempat dorang sendiri. Masyarakat telah menganggap Palestin yang ingin mengambil alih tempat dorang sendiri, walhal Israel dalam konteks ini adalah teroris dan Amerika Syarikat sendiri sekutunya. Namun ada juga dia punya
kesinambungan konflik 9/11 ni. Selepas rentetan peristiwa 9/11 ni, seluruh tumpuan masyarakat di dunia ni tertumpu pada agama Islam, dan mereka mengambil tahu pasal agama Islam. And then ini menyebabkan perasaan ingin tahu mengatasi perasaan curiga terhadap Islam, di mana peningkatan masyarakat yang memeluk agama Islam di Eropah dan di negeri Amerika Syarikat itu sendiri. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih.